Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas kita Asas Sains Komputer untuk tingkatan 1 masih lagi guna buku teks yang ni. Kalau siapa yang ada buku teks, boleh ambil lah buku teks untuk tengok apa yang cikgu nak ajar. Okay, untuk hari ini kita akan belajar. Okay, kita akan tengok untuk teknik pemikiran computational. Teknik pemikiran computational. Okay, so untuk hari ini kita akan tengok apa dia asas pemikiran computational. Lepas tu kita akan tengok, saya harap di akhir pembelajaran, di akhir sesi kita hari ini, kamu boleh terangkan teknik leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan pengitlakan. Kemudian kamu boleh menyelesaikan tugasan menggunakan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Okey, yang tu yang kita nak tengok untuk hari ini. Okey, hari ini kita nak fokus cuma untuk apa dia, kita nak kenal apa dia teknik leraian, apa dia pengecaman corak, apa dia peniskalaan dan pengitlakan. Okey, sebelum kita teruskan dengan teknik leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan pengitlakan, kita kenal dulu apa dia asas pemikiran computational. Asas pemikiran computational ni ialah proses pemikiran untuk kita menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali menggunakan konsep asas sains komputer. Itu term maksud pemikiran computational. Pemikiran computational, okey, hafal. Masing-masing kena ingat ni. Pemikiran computational ialah proses pemikiran bertujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin ataupun kedua-duanya sekali. Maksudnya kedua-duanya sekali tu menggunakan mesin dan juga pemikiran manusia sendiri, otak manusia sendiri. Ataupun sekali menggunakan konsep asas sains komputer. Okey, kemudian kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan pemikiran computational adalah kemahiran berfikir secara logik. Kalau fikir tak logik, tak boleh nak selesai masalah kan? Dan juga kemahiran membina algoritma. Membina algoritma ni kita akan tengok kemudian. Okey, untuk yang ni kamu boleh rujuk muka surat 2 dalam buku teks. Okey, ini adalah proses pemikiran computational yang mana dalam pemikiran computational memula sekali adalah masalah dipecahkan. Kemudian kita mengenal pasti corak yang sama. Lepas tu perkara yang tidak penting ditinggalkan. Maksudnya kita ambil perkara-perkara penting sahaja. Dan daripada situ baru kita boleh menyelesaikan satu model penyelesaian masalah. Okey. Untuk yang seterusnya, untuk lebih faham, kita akan tengok yang seterusnya. Okey, seterusnya kita akan masuk dengan teknik leraian. Okey, kalau sambil-sambil kamu tengok video yang saya bagi, kamu juga boleh rujuk muka surat, buku teks, muka surat 2, muka surat 3 untuk teknik leraian. Apa dia teknik leraian? Lerai. Dia perkataan lerai. Kalau kita faham lerai ni, maksudnya benda yang kita serabut, kita leraikan. Macam contohnya tali yang bergumpal tu kan, tali yang bersimpul, kita nak buka dia, kita kena leraikan satu-satu kan. Okey. Kalau cara malas sekali kamu buat apa? Gunting. Yang tu bukan menyelesaikan masalah. Bila gunting apa jadi dengan tali-tali tu? Itu maksud saya. Lerai. Kita nak selesaikan masalah. So, daripada masalah yang kompleks, okay, melibatkan proses pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil bagi memudahkan pemahaman dan penyelesaian. Contoh tali yang saya bagi tadi lah. Okay, daripada tali atau benang yang bergumpal tu, kalau kita gunting apa jadi dengan tali-tali tu kan? Dah tak boleh pakai. Okay, sekarang ni daripada tali tu yang bergumpal, so kita kena leraikan satu per satu. Ataupun mungkin tali tu berwarna. Kita nak asingkan kepada warna-warna yang berbeza. Merah, biru, kuning contohnya. Okay, jadi kita kena leraikan. Bawa keluar dulu kan. Okay, leraikan satu-satu, tarik satu-satu. Okay, untuk contoh binaan anak tangga dalam buku teks muka surat 3. Okay, nampak tak? Buku teks muka surat 3 ni, anak tangga ni. Okay.
Daripada anak tangga ni, kamu tahu tak dia bina macam mana? Dia bina berapa guna butter tu? Ha? Okay, kat sini dia nak tahu bilangan butter kan? Okay. Masalah binaan anak tangga, okay, kamu tengok dalam buku teks masing-masing. Masalah binaan anak tangga, teknik leraian ni boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan kita pisahkan binaan anak tangga. Anak tangga pertama contohnya, okey. Anak tangga pertama, kamu tengok yang warna biru tu. Ni warna biru kan? Okey, anak tangga yang pertama, berapa bilangan butter yang diguna? Bilangan butter yang diguna ataupun bilangan batu yang diguna ada berapa? Kalau kat situ kita tengok bilangan dia ada 5 kan? Okey, itu anak tangga yang pertama. Kemudian, kita tengok pula anak tangga yang kedua. Okey, anak tangga yang kedua ada berapa pula? Okey, kita bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Masih juga 5. 5 dekat atas, 5 dekat bawah. Jadi berapa dah? Sekarang dah jadi 10. Betul tak? Okey, 5 anak tangga yang bahagian pertama. 10 yang kedua. Kemudian, untuk yang ketiga. Okey, yang ketiga ada berapa baris? Ada 3 baris. Betul tak? Ada 3 layer. Okey, baris yang pertama ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pun sama juga ada 5 butter kan? Kalau 3 layer ni berapa butter dia guna? So, 5 kita darab dengan 3. 5 darab 3, 15. So, kat sini dah ada 15. 5 tambah 10, 15. 15 tambah 15 dah 30. Jadi dah 30 butter yang digunakan. Okey, boleh faham? Okey, sekarang ni kita tengok yang anak tangga yang keempat. Nasib baiklah ada 5 je anak tangga. Kena bilang. 5 anak tangga yang keempat. Okey, yang keempat ada 4 layer. Kemudian berapa butter? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Okey, 5 butter. Kemudian berapa layer? 4 layer. 5 darab 4, 20. So dah berapa semua berapa batu yang digunakan? Tadi 5, 10, 15 dah 30 kan? 30 tambah 20, 50. Kat sini berapa agak-agaknya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 layer. Berapa butter? Mestilah 5 juga kan? Baru sama. Okay, 5 darab 5 dah 25 butter. 50 tambah 25, 75 butter yang digunakan untuk membina anak tangga tu. Boleh faham? Itu maksud dia. Kalau kita nak tahu bilangan butter yang digunakan. Kalau tengok, kalau benda ni tak ada, kita tengok macam ni, agak-agak macam mana kamu nak kira kan? Itulah masalah besar kita dan kita gunakan teknik leraian untuk kita memudahkan penyelesaian masalah. Okay, daripada masalah yang besar-besar tu, kita ada kita leraikan, kita pecahkan menjadi lebih kecil. Okey, boleh faham tak? Ataupun contoh lain selain daripada butter, selain daripada anak tangga tadi, selain daripada tali, mungkin juga duit shilling. Kan, kamu kumpul duit shilling dalam tabung, banyak-banyak. Lepas tu kamu nak pergi simpan, macam mana nak buat? Kan? Kita nak tahu berapa duit shilling kita yang dah kumpul banyak tu, macam mana kita nak kira? Kamu dah keluarkan selungguk, dah banyak tu, macam mana kita nak buat? Kan? Okey, kalau secara basicnya, secara logiknya, kalau kita berfikir menggunakan logik akal, mestilah kita asingkan duit 50 sen, duit yang 20 sen, duit 10 sen, 5 sen, betul tak? Itulah teknik leraian, teknik pemecahan masalah kepada yang lebih kecil. Okey? Boleh? Okey, seterusnya kita akan tengok teknik pengecaman. Pengecaman, bukan penecaman. Pengecaman, G tertinggal. Pengecaman corak. Okey, selepas meleraikan masalah, bahagian-bahagian kecil yang dipisahkan akan dianalisis untuk mengenal pasti corak tertentu. Corak-corak tersebut terdiri daripada kesamaan atau ciri-ciri yang sama untuk masalah yang lebih kecil. Okey, contoh yang cikgu bagi tadi. Tali lah kan. Contoh yang tadi tali. Okey, yang tali tadi, tali yang bergumpal, macam mana kita nak pisahkan untuk kita nak kira. Okey, soalan dia macam berapa bilangan benang biru, kuning, hijau dan merah. Okey, sebelum kita nak bilang tu, daripada gumpal tu kita kena leraikan dulu. Kita leraikan satu persatu. Lepas kita dah lerai, apa kita nak buat?
barulah kita tengok, okey yang ni merah. Merah kita letak sama dengan merah, takkan merah nak samakan dengan hijau, betul tak? Selepas warna yang sama, kita letakkan satu grup warna merah, warna biru dan warna hijau, barulah kita boleh bilang, kan? Lepas kita dah bilang, okey, barulah kita dapat menyelesaikan masalah kita untuk tahu berapa bilangan dia, betul tak? Okey, untuk rujukan, kamu boleh tengok buku teks muka surat 4. Okey, untuk yang seterusnya adalah teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan maksudnya, okey, teknik ini meninggalkan aspek kurang penting yang terdapat dalam corak-corak yang dicamkan dan memfokuskan kepada aspek penting dalam penyelesaian masalah. Okey, masih lagi dengan benang, kita masih lagi bercakap tentang benang yang kita dah asing-asingkan. Okey. Aspek yang kurang penting maksudnya kalau benang tu berbulu teruk ke ataupun ada yang elok, ada yang tak elok, kita abaikan benda tu sebab matlamat kita, fokus kita, okay, bukan kita nak kira, kita nak tahu dia elok ke tidak kan. Kita nak fokuskan kepada bilangan benang. Berapa benang. Sama ada dia elok ataupun tidak, itu tak penting kan. Okay. Itu maksudnya teknik peniskalaan. Maksudnya bila kita dah lerai, kita dah camkan warna, kita just letakkan dalam grup saja. Elok ke tak elok, kita kumpul je sekali. Lainlah kalau dia nak kita kira yang elok saja. Sekarang ni dia cuma nak kita kira bilangan benang merah contohnya lah. Kan? Jadi kita letak je dia elok ke tak, berbulu ke tidak, itu bukan masalah kita sekarang ni. Itu dah tak penting. Yang penting sekarang berapa benang tu. Okay, itu maksudnya teknik peniskalaan. Kita cuma fokuskan kepada perkara-perkara yang penting. Contohnya dalam buku teks muka surat 5. Kalau kamu tengok muka surat 5, buku teks. Okay. Buku teks muka surat 5, aspek-aspek penting. Okay, ni. Nampak kan? Semua ada kan? Okay. Aspek-aspek yang penting bagi menyelesaikan masalah dalam binaan anak tangga. Lebar anak tangga, itu aspek yang penting. Lebar anak tangga terdiri daripada 5 biji batu bata. Kalau yang bawah tadi 5, yang atas 6, layer ketiga tu 7 anak bata. Tak ke pelik kan? Betul tak? Pelik kan? Anak tangga tu jadi pelik, betul? 5, 6, 7, 8. Makin tinggi jadi makin lebar pula. Boleh ke berdiri anak tangga macam tu? Okey, kemudian contoh aspek yang kurang penting bagi anak tangga tu, saiz batu bata. Betul tak? Saiz dia dan juga bahan yang digunakan. Tak kisahlah dia nak guna bahan apa dia nak buat batu bata tu. Betul? Dia nak buat batu tu daripada bahan yang katakanlah okey, katakanlah yang selalu kita bina rumah guna bata warna merah ke ataupun bata warna putih kan. Okey. Kalau kita campurlah merah dengan bata putih tu. Ada beza tak? Tak jadi tangga ke? Jadi kan? Itulah maksud dia. Bahan yang digunakan untuk buat batu bata tu tak penting. Cuma dia tak cantik lah macam tu. Okey, itu maksudnya peniskalaan ataupun contohnya kalau duit shilling tadi. Sekarang ni duit shilling lama dengan duit shilling baru, betul tak? Contohnya duit shilling yang 10 sen tu, kan ada duit shilling 10 sen yang baru dan duit shilling lama yang 10 sen tu lain kan? Penting tak benda tu? Tak penting kan? Dia baru ke lama ke, yang penting nilai dia tetap 10 sen. Kalau kamu beli gula-gula dapat sebiji. Pun kalau dapat lah sebiji 10 sen, sebiji 10 sen. Ada ke lagi sekarang kan? Itu maksudnya bentuk dia ataupun saiz dia ataupun kalau yang duit shilling tadi, duit shilling yang lama dan baru itu tak penting. Saiz dia pun tak penting. Orang kata duit shilling yang baru ni lagi kecil daripada duit shilling yang lama. Itu nanti kamu ukur sendiri. Itu maksud teknik peniskalaan. Kita tinggalkan perkara-perkara yang tak penting dan kita fokuskan kepada perkara-perkara yang penting sahaja untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita masuk yang teknik pengitlakan. Teknik pengitlakan ni adalah teknik yang paling terakhir, yang last sekali dalam asas pemikiran
computational. Okey, dalam teknik pengitlakan ni, pengitlakan adalah melibatkan pembinaan model bagi menyelesaikan masalah. Model ni maksudnya model boleh jadi dalam bentuk formula. Bukan, kamu jangankan bila cakap model, kamu jangankan bayang macam kita nak buat robot, nak buat binaan-binaan. No. Itu ya juga. Ataupun model yang kita panggil boleh jadi dalam bentuk formula, kan? Ataupun dalam teknik, peraturan ataupun langkah penyelesaian masalah. Okey? Itu adalah maksud teknik pengitlakan. Untuk teknik pengitlakan ni, kamu boleh rujuk pada muka surat 5 dan muka surat 6 dalam buku teks, kan? Ni contoh untuk teknik pengitlakan. Kan? Okey. Kalau kamu tengok dalam untuk teknik pengitlakan ni, apa yang dia bagi tahu? Dia kata model boleh dibentuk dalam bentuk formula tadi. Formula, teknik peraturan dan langkah-langkah bagi menyelesaikan masalah. Okey. Kalau kita tengok yang binaan anak tangga ni, inilah dia punya rumusan. Ini adalah teknik daripada apa yang kita dah belajar 3 yang sebelum ni, tiga teknik tadi, leraian, pengecaman corak, peniskalaan. Last kali bila kita dah buat pengitlakan, ini yang keluar. Okey. Bilangan masalah kita ada A, B, C, D dan E. Bilangan butter kita ada berapa, kan? Lebar, tinggi dan jumlah. So kita dapat jumlah kita berapa? Jumlah keseluruhan 75. Betul kan? Tadi awal-awal tadi yang kita kira jumlah keseluruhan adalah 75. Jadi kita akan buat rumusan ni untuk dapat bilangan butter. Okey. Kemudian, itu untuk pengitlakan. Ada siapa yang kurang jelas, siapa yang tak faham, cikgu minta kalau ada yang tak faham dengan video ni, yang dengan penerangan dan penjelasan yang cikgu dah bagi, cikgu minta semua PM cikgu, PM tepi lah, kan? Ataupun boleh tanya dalam grup ASK ni. Grup ASK adalah untuk subjek ASK sahaja. Okey, apa-apa masalah, apa-apa yang tak faham, kamu tolong tanya dalam grup sebab mungkin semua ataupun ada kawan-kawan yang tak faham, kan? Maklumlah bukan semua ada basic ataupun ada komputer yang dah biasa dengan asas sains komputer, walaupun mungkin ada ambil TMK dekat sekolah rendah. Dan saya percaya ambil TMK dekat sekolah rendah maksudnya kamu dah ada basic dalam asas sains komputer. Kamu dah belajar dah. Kalau orang kata tadi algoritma, kamu dah belajar dah. Contoh nak buat air kopi apa semua, kamu dah tahu dah. Itu TMK. Kan TMK bawa ke depan sikit asas sains komputer. Okey. Jadi saya harap siapa yang tak faham dengan video cikgu boleh PM ataupun dekat sebarang soalan boleh tanya dekat grup, tak ada masalah. Jangan nak malu-malu nah. Okey, sebelum kita menutup tirai untuk hari ini, cikgu nak sebelum kamu berundur diri, selesaikan dulu latihan. Kita ada latihan untuk aktiviti berfikir 1.1, mencari jumlah bilangan cube yang ni. Okey, dalam buku teks muka surat 6 ni, kan. Yang bawah ni. Ada cube tu, kan. Agak-agaknya lah berapa cube tu. Okey. Itu adalah aktiviti kamu untuk hari ini selepas melihat video. Okey, sebarang masalah cikgu dah cakap tadi boleh PM. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa snap gambar jawapan dan hantar pada cikgu.